Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Zulaikha binti Alias serta ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang konsep kesepaduan ilmu menurut epistemologi Islam, iaitu apakah kepentingan dan cabarannya. Jadi, kita akan teruskan dengan saya memberikan sedikit penerangan, iaitu ringkasan apakah yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang definisi-definisi penting yang kita akan bincangkan dalam topik pada hari ini. Seterusnya akan diterangkan pula tentang konsep-konsep kesepaduan ilmu ini, iaitu bagaimanakah ia diterapkan di dalam kehidupan kita dan bagaimanakah ia dikira sebagai kesepaduan ilmu. Seterusnya kita akan masuk pula kepada perbincangan penting kita, iaitu apakah kepentingan dan cabaran dalam menerapkan cara ini, iaitu kesepaduan ilmu ini menurut epistemologi Islam. Dan seterusnya akhir sekali kita akan terangkan tentang langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk menerapkan konsep ini. Tanpa membuang masa lagi, saya akan meneruskan dengan memberikan penerangan tentang definisi-definisi yang akan kita gunakan dalam perbincangan kita pada hari ini. Contohnya, saya akan terangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan kesepaduan ilmu. Kesepaduan ilmu adalah penggabungan antara dua ataupun lebih ilmu dan pada akhirnya ingin membuktikan kesahihan sesuatu. Konsep ini telah diterapkan oleh ahli-ahli falsafah dan juga pemikir untuk membuktikan teori mereka. Contohnya seperti mereka menggabungkan antara dua asas falsafah yang berbeza. Contohnya biologi dan juga kimia ataupun fizik dan juga matematik untuk membuktikan teori mereka itu adalah sahih ataupun tidak. Jadi seterusnya, apakah pula yang dimaksudkan dengan epistemologi? Epistemologi adalah gabungan perkataan antara episteme dan logos yang bermaksud kajian terhadap pengetahuan. Ianya adalah seerti dengan perkataan nazariah al-ma'rifah dan epistemologi inilah yang melahirkan corak pemikiran. Contohnya, bagaimana terlahirnya pemikiran secara rasionalisme, iaitu pemikiran yang memendingkan logik akal dan ianya terhasil daripada secara panca indera. Jadi, apakah epistemologi secara Islam? Itulah yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Saina binti Manan, nombor ID 2022748381 dan saya akan menerangkan tentang konsep kesepaduan ilmu menurut Islam. Kesepaduan atau integrasi membawa maksud gabungan dua atau lebih unsur menjadi satu kesatuan dan berpadu. Ia juga membawa maksud kepada bersatu, bercantum atau kerjasama yang dikonsepsikan dan direalisasikan dan berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Islam pula, kesepaduan ilmu membawa maksud menyatupadukan pelbagai aspek dalam kehidupan manusia, termasuklah jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Dalam Islam juga, falsafah kesepaduan ilmu ini adalah bertunjangkan kepada konsep ilmu dan amal. Kaedahnya pula, penyaluran ilmu dari hati ke hati, lalu hatilah yang mendidik akal. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aspek kesepaduan ilmu dalam Islam, seperti kesepaduan ilmu nakli dan ilmu akli, kesepaduan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, kesepaduan ilmu dan amal, kesepaduan JERI dan matlamat kesepaduan ilmu. Pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan sumber ilmu terbahagi kepada nakli, yakni wahyu, dan akli, yakni intelek. Sumber nakli mendapat kedudukan tertinggi, tetapi dalam Islam, ilmu yang didapati melalui rasional akal dan indera juga tidak dinafikan asalkan tidak bertentangan dengan sumber nakli. Tujuan wahyu diturunkan adalah untuk membimbing manusia untuk mendapatkan ilmu yang benar dan tidak salah. Manusia juga digalakkan dalam Islam untuk menggunakan akal untuk meneroka alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang diturunkan juga menjadi teras kepada semua ilmu, contohnya teknologi dan sains. Melalui wahyu,
Pencipta dapat dikenal oleh manusia dan melalui kajian sains boleh membawa manusia untuk lebih mengenali Sang Pencipta dengan penelitian alam. Kedua-dua nakli dan akli adalah berkait dan saling melengkapi. Jika sesuatu permasalahan merupakan fakta, maka permasalahan tersebut adalah akli, manakala permasalahan yang tidak dapat dilihat atau melibatkan panca indera adalah nakli. Setiap manusia adalah diwajibkan untuk mempelajari ilmu fardu ain dan ilmu tersebutlah yang merupakan asas untuk mempelajari ilmu fardu kifayah. Fardu ain merupakan tuntutan untuk setiap manusia dan jika tidak dilakukan akan berdosa. Contohnya menutup aurat dan sholat fardu 5 waktu. Fardu kifayah pula merupakan tuntutan kepada masyarakat Islam secara kolektif sahaja. Contohnya menguruskan jenazah dan usahawan. Ilmu fardu ain merupakan yang utama dalam hierarki dalam ilmu Islam. Namun, dari segi pelaksanaan, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah adalah saling melengkapi. Salah satu contohnya antara fardu ain dan fardu kifayah adalah dalam fardu ain sebagai muslim kita diwajibkan menunaikan sholat dan antara syarat sah sholat adalah dengan menutup aurat. Maka dengan fardu kifayah kita hendaklah memenuhi keperluan untuk menutup aurat dengan sempurna. Oleh itu, mengusahakan bekalan untuk keperluan pakaian merupakan fardu kifayah. Namun, pelaksanaan fardu kifayah tidak bererti tanpa fardu ain. Dari sudut etimologi, ilmu merupakan perkataan atau bahasa Arab yaitu alima yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Amal pula membawa maksud perbuatan atau pekerjaan yang dipraktikkan oleh seseorang individu. Ilmu yang diperoleh hendaklah diamalkan dan untuk seseorang individu tersebut beramal perlulah berdasarkan ilmu. Kata-kata yang boleh dipetik berkaitan ilmu dan amal ialah Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab yang dikenali sebagai kitab Minhajul Abidin bahwa tanpa amal gila dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Dari ayat tersebut kita dapat memahami betapa pentingnya kesepaduan antara teori dan praktikal. Bukan itu sahaja, terdapat juga pepatah Arab yang berbunyi, ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Dari pepatah tersebut memang tidak dinafikan lagi bahwa kesepaduan ilmu dan amal yang juga dikenali sebagai teori dan praktikal adalah sangat penting dalam kehidupan untuk menjadi insan yang seimbang dan bertanggung jawab seiring dengan peranannya sebagai khalifah Allah. JERI merupakan singkatan ayat dari jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Jasmani adalah keupayaan psikomotor seseorang berkaitan dengan kecerdasan fisikal individu. Emosi ialah perasaan yang dimiliki seseorang. Emosi boleh mempengaruhi tindakan dan tingkah laku. Rohani melibatkan hubungan manusia dengan Tuhan yang berkaitan dengan jiwa dan kalbu seseorang. Intelek pula membawa maksud sebagai keupayaan mental setiap individu. Kesepaduan jasmani, emosi, rohani, dan intelek adalah penting dalam pembangunan insan. Salah satu kebaikannya ialah untuk melahirkan individu yang seimbang dan berkeupayaan untuk mensejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat, serta umat seluruhnya. Salah satu matlamat kesepaduan ilmu adalah untuk pembangunan diri, masyarakat, dan alam. Malahan matlamat kesepaduan ilmu juga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jika permisahan berlaku, maka kerosakan di muka bumi akan berlaku. Assalamualaikum, nama
saya Syabel Amalia dan saya akan teruskan dengan membincangkan tentang kepentingan kesepaduan ilmu menurut Islam. Dalam tajuk ini, terdapat 5 kepentingan yang akan kita terokai, iaitu pertama ialah membentuk insan kamil, yang kedua untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, insan dan alam yang sepadu, yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan yang keempat ialah untuk pembangunan seimbang, dan yang kelima iaitu yang terakhir sekali ialah untuk kelestarian alam. Yang pertama sekali, kesepaduan ilmu amat penting untuk membentuk insan kamil. Okey, apa itu dimaksudkan dengan insan kamil? Insan kamil ini memberi maksud kepada manusia sempurna. Seperti yang kita tahu, manusia ini diciptakan untuk menjadi hamba kepada Allah dan juga untuk sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, iaitu untuk memakmurkan bumi ini. Oleh itu, bagaimana seseorang dapat membuktikan mereka itu layak untuk menjadi khalifah Allah? Oleh itu, dengan kesepaduan ilmu yang datang daripada pelbagai sumber yang sahih ini, mereka dapat membuktikan mereka mampu untuk mencapai insan yang kamil, untuk menuruti amanah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Seterusnya, kesepaduan ilmu amat penting untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, insan dan alam yang sepadu. Hubungan erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dapat dibentuk apabila seseorang itu hidup berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, dengan kesepaduan ilmu, manusia dapat mempelajari etika-etika yang baik dalam membentuk dan menjalin hubungan yang baik sesama manusia. Ini akan menghasilkan hubungan yang baik antara insan, dan ini juga akan mengelakkan perselisihan faham yang berlaku antara manusia yang mungkin akan merosakkan hubungan. Baiklah, seterusnya, kesepaduan ilmu ini amat penting untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, ilmu yang sepadu ini membawa kepada ajaran yang berteraskan kepada akidah yang selari. Oleh itu, dengan kesepaduan ilmu ini, setiap manusia dapat membentuk kepribadian baik dan sikap yang murni. Hal ini justru akan menjamin mereka di dalam dunia. Namun begitu, bukan hanya sekadar di dunia, tetapi juga di akhirat. Hal ini kerana sebagai manusia, iaitu hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa harus mengikuti dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjaya bukan hanya di dunia, malahan menjamin kehidupan di akhirat dengan menjaga hubungan dengan insan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan kepada kesepaduan ilmu menurut Islam seterusnya ialah untuk pembangunan seimbang. Apa yang dapat kita bincangkan tentang seimbang ialah apabila seseorang itu seimbang dari segi rohani, dari segi intelek, dari segi emosi dan juga jasmani. Keseimbangan dan kesepaduan ini mestilah berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Oleh itu, dengan pembangunan yang seimbang dari setiap individu ini, ianya akan membentuk kepada jiwa yang sesuai dengan acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan kesepaduan ilmu yang terakhir ialah dengan kelestarian alam. Oleh itu, bagaimana kita dapat menjaga kelestarian alam? Kelestarian alam ini merupakan tanggungjawab bagi setiap manusia di muka bumi ini. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di mana janganlah kamu membuat bencana atau kerosakan di muka bumi ini. Dengan itu, kita sebagai manusia, iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya dan sewajarnya mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, manusia dapat menggunakan ilmu yang bersepadu dan sahih ini untuk menjaga dan mentaati amanat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya, kepentingan kepada kesepaduan ilmu menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika Syada dari CTU 552 kumpulan 17, nombor pelajar 2022-748755. Saya akan membentangkan tentang cabaran pada masa kini untuk topik kami. Cabaran yang pertama ialah serangan pemikiran sekular,
fahaman ini adalah fahaman yang terbuka yang dibawa daripada Barat. Penjajah dari Barat dulu telah menjajah Tanah Malaya dan membawa fahaman-fahaman yang diwujudkan oleh mereka yang bertentangan dengan agama kita. Fahaman ini adalah bersifat bebas dan agenda matlamat mereka adalah matlamat menghalalkan cara, di mana bertentangan dengan agama kita, iaitu niat tidak menghalalkan cara. Walau apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik ataupun buruk, jika yang kita lakukan itu adalah salah, maka kita akan tetap berdosa. Fahaman ini telah wujud dari zaman dahulu diserap kepribadian umat hingga masa kini, di mana kita mewarisi kepribadian ini daripada nenek moyang kita dengan menganggap fahaman ini adalah lebih logik dan moden untuk kita serap kepada kepribadian kita. Yang kedua, budaya exam oriented. Ini bermaksud tahap pendidikan seorang diukur dengan menilai dari markah peperiksaan dan bukan dari aspek menyeluruh, di mana bermaksud pelajar dikehendaki untuk menjalani peperiksaan dan markah-markah mereka akan dikumpul dan markah itu akan dibagikan kepada beberapa kelas. Hal ini akan membawa kepada perpecahan umat kerana ada perbezaan apabila markah telah dikira dan dikumpul dan dibagikan kepada beberapa kelas. Di situ kita boleh nampak ada perbezaan antara semua pelajar-pelajar ini. Hal ini juga akan membuat pelajar kurang berminat kepada ilmu kerana adanya perbezaan di antara mereka. Ada yang merasa kecil dan dipersisihkan. Oleh itu, sesetengah pelajar akan kurang berminat untuk mendalami ilmu. Yang ketiga, cabaran globalisasi. Ini adalah kemajuan dari segi banyak aspek yang pesat menjalar dari budaya luar. Contohnya seperti ekonomi terbuka, rangkaian internet bebas, langit terbuka tanpa batasan. Di sini maksudnya budaya daripada negara luar sama ada yang seiring dengan ajaran agama kita ataupun yang sangat bertentangan dengan agama kita, tiada batasan untuk masuk ke negara kita dan meracuni minda umat Islam dengan cabaran-cabaran dalam bentuk dalaman dan luaran. Yang keempat adalah sifat mementingkan diri. Sifat kedekut dengan ilmu yang dimiliki. Hal ini seperti bersaing secara tidak sehat dengan hanya memikirkan pulangan untuk diri sendiri, di mana mereka tidak mau berkongsi ilmu dengan rakan-rakan kerana takut untuk berada di bawah, hanya inginkan diri mereka yang berada di atas. Hal ini menghadkan perkongsian ilmu terhad kepada individu sahaja. Oleh itu, kita sukar untuk menyatu padukan ilmu. Yang kelima adalah budaya populis. Budaya yang mementingkan popularisme dengan niat dan cara yang dilarang oleh agama kita. Sepertinya sibuk mengejar populariti hingga membelakangi ilmu. Hal ini kerana ramai orang yang popular sekarang ini bermula dari perkara yang remeh, perkara yang tidak baik. Oleh itu, benda ini akan membawa kepada perkara yang tidak elok dilakukan oleh umat Islam dan akan mengurangkan kesepaduan ilmu apabila mereka mementingkan populariti daripada ilmu itu sendiri. Yang terakhir adalah budaya hedonisme, di mana fahaman gaya hidup yang suka akan hiburan. Hiburan itu dalam berbentuk keseronokan dan bersenang-senang dalam hidup tanpa batasan moral. Hal ini akan merosakkan akidah dan iman umat Islam dalam menimba ilmu. Seperti yang kita tahu, budaya-budaya seperti kelab malam, seperti karaoke sudah berkecimpung di negara kita. Oleh itu akan merosakkan akidah dan iman dan serta menghalang dari ilmu itu senang untuk diterima oleh segala pelajar-pelajar ataupun umat Islam itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Tuan Adana Akila binti Tuan Razak dari kelas AS 2391B. Pada hari ini saya akan membentangkan perihal strategi yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan masa kini.
Antara strategi yang pertama adalah dengan merancang hala tuju proses pengajaran dan pembelajaran dengan sebaiknya. Hal ini demikianlah kerana sekiranya perkara ini dirancang dengan baik dan teliti, hal ini akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kedua-dua belah pihak, iaitu guru dan pelajar. Hal ini juga membuatkan mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan proses pengajaran dan pembelajaran juga menjadi lebih efektif dan berkesan. Seterusnya, dengan menerapkan kesedaran tentang kecanggihan teknologi pada zaman kini pada peringkat yang lebih awal. Hal ini demikianlah kerana sejajar dengan peredaran zaman, ciptaan teknologi yang canggih seperti komputer riba dan telefon bimbit yang sudah banyak dan mampu membantu mereka, para pelajar, untuk melakukan kajian dan mencari bahan ilmiah bagi tujuan pembelajaran. Kecanggihan teknologi bukan hanya dapat membantu para pelajar tetapi guru juga dalam mencari bahan mengajar. Para guru juga boleh merakam video bagi tujuan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada masa ini di mana wabak COVID-19 yang melanda negara kita menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran yang terpaksa dilaksanakan secara atas talian, membuatkan kita secara 100% bergantung kepada teknologi yang ada. Selain itu, cipta hubungan baik antara pendidik dan pelajar. Hal ini demikianlah dengan terciptanya hubungan baik antara pengajar dan pelajar dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang aman, damai dan harmoni. Hal ini juga bakal memantapkan lagi usaha dan motivasi para pelajar dalam proses pembelajaran. Walau bagaimanapun, penyediaan bantuan akademik tetap menjadi strategi terpenting dalam pelaksanaan masa kini. Hal ini dapat dilihat dengan penyediaan pelan pembelajaran. Hal ini dapat membantu para pelajar dengan memberi gambaran awal tentang silibus yang akan dipelajari. Mereka juga dapat menyediakan bahan belajar dengan lebih awal sekaligus dapat mengulang kaji pelajaran sebelum pengajaran dilakukan. Antara strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan program peranti siswa. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan untuk memiliki akses internet dan komputer riba untuk mengikuti kuliah yang dilaksanakan secara atas talian. Program ini juga boleh dijadikan asbab dan motivasi kepada para pelajar untuk terus melibatkan diri dalam pembelajaran. Program ini juga diadakan dengan harapan tiada pelajar yang ketinggalan dalam pelajaran. Yang terakhir, bilik darjah yang dilengkapi dengan skrin projektor. Hal ini bertujuan supaya interaksi antara guru dan pelajar menjadi lebih baik dan mudah kerana guru tidak lagi perlu bersusah payah menulis informasi di papan hitam. Hal ini juga akan membuatkan proses pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih efektif dan berkesan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya pada hari ini dapat kita lihat bahawa kita telah menganalisis apakah konsep kesepaduan ilmu menurut Islam serta telah disenaraikan cabaran serta kepentingan untuk menerapkan konsep ini dalam kehidupan seharian dan pada akhirnya telah diberitahu apakah strategi-strategi yang boleh kita laksanakan untuk menerapkan konsep ini dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.